Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam perpaduan, salam madani dan salam Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuriddin wad dunya. Wassalatu wassalam ala rasulihil amin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tuan yang dipertua, saya berdiri pada hari ini memohon untuk mencadangkan usul menjunjung kasih ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bin Ibni Almarhum Sultan Iskandar kerana sudi berangkat menyampaikan titah di istiadat pembukaan penggal ketiga Parlimen ke-15 pada hari Isnin 26 Februari 2024 yang lalu. Usul saya adalah seperti berikut. Bahawa satu ucapan yang tidak sepertinya dipersembahkan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, demikian bunyinya. Ampun tuanku, Patik dan Yang di-Pertua serta ahli Dewan Negara Malaysia di dalam persidangan Parlimen memohon ampun mempersembahkan satu ucapan yang ikhlas daripada Majlis Dewan Negara mengucapkan berbanyak-banyak syukur dan menjunjung kasih atas titah ucapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong semasa membuka penggal ketiga Parlimen yang ke-15. Tuan Yang di-Pertua, alhamdulillah, rakyat Malaysia semuanya berasa bertuah dengan limpah dan rahmat Allah apabila ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Sultan Ibrahim Ibnu Almarhum Sultan Iskandar terlantik sebagai Yang di-Pertuan Agong Malaysia yang ke-17. Dirgahayu tuanku, semoga amanah agung ini kami susuli dengan doa agar tuanku bersemayam di bawah lindungan dan riayatullah serta dipandu dengan segala firasat siasatul muluk. Firman Allah, Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki. Dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki. Dan Engkaulah yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Dalam kekuasaan Engkaulah sahaja ada segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ali Imran ayat 26. Kalau berdagang di tanah rata, jangan lupa bawa kuali. Sultan Raja payung negara, rakyat hidup aman diberkati. Kendatipun tiadalah patik sekalian alpa dalam majlis dewan yang mulia ini untuk menjunjung kasih jua kepada Yang di-Pertuan Agong yang ke-16, Paduka Tuanku As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibnu Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Di atas jasa besar baginda mengemudi saat-saat sukar ketika negara melalui krisis pandemik global dan gelora politik lokal. Kalimat hikmah itu adalah merupakan permata yang tercicir. Sesiapa yang mengutipnya, dialah yang berhak ke atas hikmah tersebut. Dalam satu hadis Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah, bahawa Nabi pernah bersabda, Al-kalimatul al-hikmah dhalatul mu'min, fahaithu wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Hadis ini adalah hadis yang dhaif, tetapi maknanya adalah sahih. Iaitu
Kalimah hikmah adalah barang cicir bagi seorang mukmin. Di mana saja dia mengutipnya, maka dialah yang berhak ke atasnya. Tidaklah keterlaluan dewan ini merakamkan bahawa baginda tuanku adalah hikmah yang merupakan permata kepada sekalian rakyat. Nakhoda sedia membelah lautan, bencana mara dirempuh gagah. Hambamu Abdullah bergelar sultan, berfirasat muluk, langkah berhikmah. Tuan Yang Dipertua, syahadan saya ingin menegaskan bahawa apa yang telah dititahkan dalam ucapan ke bawah duli yang maha mulia Yang Dipertuan Agung bukanlah ucapan biasa, tetapi dia merupakan satu ucapan yang telah diperuntukkan oleh Perlembagaan Persekutuan Perkara 60 dengan kuasa yang ada kepada baginda untuk menyampaikan hala tuju negara, dasar-dasar serta nasihat-nasihat yang berguna kepada ahli-ahli parlimen sekalian di kedua-dua buah dewan. Melihat betapa nilainya ucapan itu, saya berasa tidak layak untuk mencerakinkan butir-butirnya. Namun sebagai tanggungjawab yang telah diberikan oleh dewan ini, saya gagahkan juga untuk saya mengusulkan titah tuanku yang penuh makna ini. Titah tuanku perihal watan, perkara besar sudah dibentang. Hamba hanya umpama santan, secukup rasa gulai terhidang. Ada banyak masa lagi, boleh pantun banyak lagi. Silakan. Tuan Yang Dipertua, saya akan menyinggung di dalam ucapan ini berbagai perkara. Dan perkara-perkara ini merupakan isu-isu yang besar yang telah saya pecahkan kepada 4 tajuk. Pertama ialah tentang perlembagaan. Yang kedua ialah tentang ekonomi. Yang ketiga ialah tajuk yang paling diminati oleh semua kita, iaitu reformasi parlimen. Dan yang keempat, akan saya sentuh jikalau ada ruang masa yang berbaki untuk berbicara soal perpaduan dan integrasi nasional. Saya harap waktu yang ada cukup untuk saya menyinggung keempat-empat perkara yang saya doakan, moga-moga ia menjadi sesuatu yang berguna kepada kita. Perkara yang pertama ingin saya butirkan ialah soal perlembagaan negara. Tidak syak lagi di dalam titah diraja jelas menegaskan perlembagaan persekutuan sebagai panduan utama negara. Seluruh ahli parlimen dan rakyat perlu memahami konteks perlembagaan. Dan dalam kita melalui apa-apa isu negara, sama ada isu itu adalah polemik yang panas sekalipun, yang menyentuh tentang agama, yang menyentuh tentang berbilang kaum, kita tidak boleh tidak mesti kembali kepada perlembagaan. Dan kadangkali kita terbawa-bawa sentimen kepartian. Itu tidak boleh terhalang. Tapi at the end of the day, the constitution prevail. Tapi akhirnya perlembagaanlah yang akan menjadi rujukan kita. Saya ingatkan diri saya dan juga mengambil iktibar daripada nasihat oleh Paduka Tuanku tempoh hari, bahawa di dalam lafaz kita, Tuan Speaker, tanpa kita sedari, kita telah membuat satu janji. Dan saya rasa tidak ada halangan untuk saya mengulangi lafaz itu, supaya bukan saja di dalam Dewan Negara ini, tapi juga di dalam Dewan Rakyat, supaya kita ingatkan diri kita bahawa kita telah mengangkat janji setia dan sumpah. Sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan saya sebagai yang demikian dengan segala upaya daya,
bahawa saya akan menumpahkan taat setia saya yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaannya. Maka disinilah titah diraja sangat signifikan kerana ia memperingatkan kepada kita kembali kepada asas kita mengangkat sumpah sebagai ahli Dewan Negara. Tuan yang tua, isu-isu yang terkait dengan perlembagaan kadangkali menjadi terlalu sensitif. Ia menjadi polemik politik yang sifatnya provokatif dan juga yang kita paling khawatiri menyumbang kepada tergugatnya asas-asas, tergugatnya fundamental yang tertegaknya negara kita. Saya juga ingin ingatkan bahawa peranan Raja-Raja Melayu dalam mengasaskan perlembagaan yang komprehensif, yang inklusif, bukan dalam sekali dua rundingan. Berpuluh malah mungkin beratus kali, rundingan demi rundingan, hingga dapatlah kita dalam perlembagaan ini satu pengamatan yang berpandangan jauh untuk memastikan negara ini dalam keadaan aman, makmur dan berharmoni. Jangan kita lupa perjanjian persekutuan 1957. Kerana di dalamnya lah lahirnya dokumen penting yang sedang kita bicara, yaitu perlembagaan persekutuan. Ringkasnya Tuan Yang Dipertua, ia meletakkan 3 prinsip utama. 1, kedudukan Islam dan kebebasan beragama bagi yang lain. Yang kedua, hak asasi rakyat yang berpandukan kepada hak asasi kemanusiaan. Dan yang ketiga, prinsip kebebasan. Jangan kita alpa dan lalai ketika kita terheret dengan berbagai isu, lalu kita lupa inilah prinsip yang tertegaknya negara kita. Kita sudah merdeka sejak 1957. Pindaan perlembagaan telah berapa kali dipindah. Tapi kekeliruan demi kekeliruan telah dibangkitkan oleh pihak-pihak yang tertentu. Sama ada secara sengaja atau tidak sengaja, dalam soal-soal yang sangat fundamental. Bukan soal-soal yang sukar, tapi soal-soal yang sangat berprinsip menjadi polemik. Dan apabila kita membuat penjelasan, ia tetap menjadi polemik. Saya ingin memetik ungkapan dari sumber yang tidak bernama, menggambarkan keadaan setengah pihak yang suka kekal dalam kekeliruan. Katanya, ignorance is the absence of knowledge. Stupidity is the refusal to acquire or accept it. Dengan izin. Antara isu-isu yang mengelirukan, izinkan saya yang dipertua untuk saya membutirkan apakah isu-isu yang hingga hari ini perkara tersebut menjadi polemik. Yaitu perlembagaan persekutuan adalah warisan penjajah. Kita menerima perlembagaan ini sebagai warisan penjajah. So apa makna kita? Kita hanyalah mewarisinya daripada penjajah. Is that true dengan izin? Adakah itu benar? Sedangkan kita mengangkat sumpah sebagai rakyat Malaysia. Apakah ini bermakna kita mengangkat sumpah untuk mengekalkan warisan penjajah? Ini satu kenyataan yang sangat membingungkan. Kalau boleh, izinkan saya untuk memberi jawapan dalam kekeliruan ini. Kita perlu memahami bahawa nombor 1, pembentukan perlembagaan kita tidak muncul dari satu vacuum, tapi dia muncul daripada sejarah yang panjang. Yang penting peranan Raja-Raja Melayu. Dengan kehendak Raja-Raja Melayu, terbentuklah dalam perlembagaan kita elemen-elemen keislaman, elemen-elemen kemelayuan
Tapi pada waktu yang sama, terbentuknya elemen kepelbagaian yang kita raikan dalam negara ini. Soalan saya, apakah kita menyatakan bahawa kedudukan Islam, kebebasan beragama, serta Melayu, itu warisan penjajah? Apakah kita sudah lupa sejarah panjang kita? Bukan kerana penjajah perkara itu wujud, tapi dia merupakan asas tertegaknya negara kita sejak dahulu lagi. Nombor 1 contohnya, kedudukan Islam dalam perkara 3/1. Jadual ke-9 Senarai 1, Perundangan Persekutuan. Dan juga Senarai 2, Perundangan Negeri. Begitu juga perkara 12/2, memberikan Islam dalam kedudukannya sebagai agama persekutuan. Ini bukan kehendak penjajah. Inilah kehendak kita, inilah kehendak raja-raja kita. Adapun tentang kepelbagaian, perkara 11, memberikan kebebasan kepada mereka untuk beragama selain daripada Islam. Perkara 8, equality in front of the law, iaitu perkara 8 memberikan keadilan tanpa diskriminasi. Perkara 12, hak pendidikan untuk semua. Semua ini adalah asas dan teras kepada kepelbagaian yang merupakan tonggak dan ciri utama negara kita. Kedudukan Melayu dan Bumiputera, perkara 153. Begitu juga kedudukan Raja-Raja Melayu, perkara 181. Kemudian perkara 38/4, Majlis Raja-Raja. Kemudian perkara 44, kedudukan Parlimen di bawah Yang di-Pertuan Agong. Perkara 71, jaminan Raja-Raja Melayu di negeri. Perkara 159/5, persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu tentang kedudukan Islam, Bumiputera dan orang-orang Melayu. Ini bukan warisan. Ini adalah hak kita. Dia diterjemahkan dan dijelmakan dalam perlembagaan persekutuan. Saya mencadangkan kepada mereka yang terlalu simplistik menyatakan ini adalah warisan penjajah. Saya mengajak untuk kita melihat apa yang dinamakan sebagai teori kontinuum. Teori kontinuum ini, Tuan Yang di-Pertua, adalah a whole made up of many parts. Kita jangan tengok perlembagaan saja, tapi perlembagaan itu muncul dari mana? Apa sejarahnya? Apa puncanya? Kontinuum bukan bermakna ianya diambil totok, tetapi dilihat dalam konteks input sejarah dan suasana yang melahirkan perlembagaan. Dalam kaedah fiqh, kita kenalinya sebagai maksim al-hukmu ala syai' far'un an tasawurih. Untuk kita membuat sesuatu hukum, tak boleh tengok satu, tapi kena ambil kira segala yang terkait dan terikat dengan pandangan yang kita berikan. Oleh itu saya mengingatkan kepada mereka yang dengan mudah menyatakan ini warisan penjajah, oleh itu kita tolak dan kita tidak hormat perlembagaan persekutuan. Berhati-hati, kerana ia bercanggah dengan sejarah panjang yang telah kita lalui dalam negara ini. Yang kedua, lebih sensitif daripada itu, Tuan Yang di-Pertua, yaitu menyatakan bahawa perlembagaan persekutuan bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Bagi orang Islam, kita sedia maklum Al-Quran itulah yang tertinggi dan tidak ada yang lebih tertinggi daripadanya. Memang benar kita menyatakan bahawa Al-Quran dan Sunnah itu adalah lebih tinggi dari perlembagaan. Tidak ada siapa yang mengatakan sebaliknya. Namun, untuk membuat rumusan penghujahan dan menyatakan oleh itu perlembagaan kita bercanggah dengan Islam adalah tidak tepat. Saya mohon berbeza pandangan dan akan saya butirkan hujah-hujah di bawah ini dengan sedikit masa lagi yang ada pada saya.
Saya telah menyatakan Quran adalah mutlak. Malah salah bagi kita untuk menyamakan Al-Quran dengan perlembagaan. Al-Quran jauh lebih tinggi daripada itu. Kita pun paham dalam bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. Dan Allah memberi janji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang turunkan Al-Quran, kamilah yang akan peliharanya. Tidak timbul isu kita nak sama Al-Quran dengan perlembagaan, itu jauh sama sekali. Tapi apabila kita pergi lebih mendalam, melihat kepada prinsip-prinsip umum Al-Quran, ataupun dia menyebut tentang al-mabda' al-kulliyah, apa yang terkandung dalam keseluruhan Al-Quran itu juga menuntut kita, Tuan Yang Petua, untuk melaksanakan keadilan, untuk melaksanakan prinsip-prinsip keadilan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Dalam surah An-Nahl ayat 90. Allah perintah kita buat adil. Allah perintah kita untuk tidak melampaui batas. Allah juga tuntut kepada kita supaya kita memartabatkan kemuliaan manusia. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami telah memuliakan anak Adam, yakni manusia. Dan kami telah memberikan kuasa kepadanya di lautan dan di daratan, dan kami telah memberikan kelebihan kepadanya berbanding dengan segala ciptaan kami yang lain. Itu prinsip. Maka apabila kita menerjemahkan prinsip itu dalam perlembagaan dengan nilai-nilai yang disebut, di mana ianya bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi jangan mudah untuk membuat rumusan-rumusan. Kerana prinsip-prinsip keadilan, kesaksamaan tidak didetailkan dalam Al-Quran, tetapi dijadikan sebagai prinsip utama. Maka manusia menjadikan dengan segala upaya yang ada padanya untuk memastikan prinsip-prinsip ini tertegak. Maka salah satu daripada usaha kita adalah perlembagaan, persekutuan. Saya tidak menyatakan bahawa semuanya perlembagaan itu ikut Al-Quran. Tapi kita menyatakan bahawa sejauh mana ianya bercanggah, kita menolak sekadar itu. Tak bolehlah kita rumuskan menyatakan bahawa semua perlembagaan itu bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita pun tahu perlembagaan ini senantiasa menerima pindaan demi pindaan untuk dibaiki daripada masa ke semasa. Saya mencadangkan dalam kita memahami realiti ini untuk kita menggunakan kaedah maqasid asy-syariah, memahami hikmah besar pensyariatan yang berpandukan kepada apa yang dinamakan sebagai al-kulliyah al-ammah lisyariah, ataupun prinsip-prinsip umum dalam syariah kita. Saya ingin memetik kata-kata Ibnu Aqil dalam menjelaskan makna siasah syariah, yaitu dengan izin, as-siyasatu ma kana minal af'al bihaitsu yakunu an-nas ma'ahu aqraba ila salah wa ab'ada minal fasad in lam yashra'hu ar-rasul wala nazala bihi wahyun. Jangan khawatir, saya akan terjemahkan. Maksudnya, siasah itu adalah sesuatu perbuatan dari tindakan-tindakan yang diambil, di mana ia membawa manusia lebih hampir kepada kebaikan dan membawa manusia lebih jauh daripada kerosakan. Walaupun, ini yang penting, walaupun tindakan-tindakan tersebut tidak dilakukan oleh Rasulullah dan tidak diturunkan wahyu untuk membuat tindakan-tindakan tersebut. Dan ini dipetik oleh tokoh besar Ibnu Qayyim al-Juzi dalam bukunya Al-I'lam al-Muwaqqi'in. Tebal buku dia. Menceritakan tentang prinsip-prinsip syariah untuk kita pakai
bagi melihat perkembangan-perkembangan semasa. Habis soal perlembagaan, masuk isu satu lagi yang sering diputar belitkan, yaitu Islam terancam. Saya akan berbicara soal ini jauh daripada politik partisan. Saya tidak akan cakap berpandukan kepada kepartian. Tapi saya akan bercakap sebagai ahli legislatif untuk membuat penilaian benar atau tidak. Apa yang seringkali diulang, yaitu Islam terancam. Mereka mengambil berbagai isu dalam masyarakat, lalu mereka membuat rumusan bahawa boleh mencela soalan. Boleh, tapi tuan punya badan. Tapi jangan ambil masa saya, sebab saya ada tinggal 19 minit saja lagi. Baik, Ya. silakan untuk Dominic. Okey, memang tadi saya nak minta pandangan daripada Yang Berhormat Senator. Tadi ada mengatakan Al-Quran dengan perlembagaan. So, jika ada percagahan Al-Quran dengan perlembagaan, so berikut pandangan daripada Yang Berhormat Senator, yang keadilan itu kita kena ikut perlembagaan ke atau kita kena ikut Al-Quran? Terima kasih. Yang Muhammad Senator perlu satu kuliah khas. Tapi apa yang penting saya panjang lebar sebut tadi bahawa Al-Quran itu adalah teratas. Perlembagaan itu mesti mengikut piawaian Al-Quran. Tapi untuk menyatakan semua perlembagaan itu tak ikut Al-Quran, tidak betul. Mungkin. Dan yang ada itulah yang kita baiki daripada masa ke semasa. InsyaAllah kalau ada ruang masa, bolehlah ikuti kuliah khas tentang Al-Quran dan perlembagaan. Terima kasih. Soalan yang sangat baik. Balik kepada soalan Islam terancam. Sebagai ahli legislatif, saya meneliti perkara-perkara yang terkandung dalam perlembagaan. Pertama, 3/1. 3/1 itu menetapkan posisi Islam yang paling tinggi, yaitu Islam agama persekutuan. Kebebasan agama, ya ada. Tapi oleh kerana Islam agama persekutuan, kebebasan itu juga diberikan caveat. 11/4. Dan bagi menjamin Islam itu tidak terancam, perkara 12 yang kita kata hak pendidikan untuk semua, dalam 12/2 memperuntukkan secara khusus bagi persekutuan dan negeri menubuhkan atau menyelenggarakan atau membantu dan menubuhkan atau menyelenggarakan institusi Islam atau mengadakan dan membantu mengadakan ajaran agama Islam dan melakukan apa perbelanjaan sebagaimana yang diperlu bagi maksud itu. Bagaimana kita kata Islam terancam? Berapa bilion dibelanjakan saban tahun dalam bajet? Saya dulu jaga agama dulu, saya tahulah berapa yang kita belanja. Perkara 121/1A yang memberikan kebebasan kuasa mahkamah syariah dari mahkamah sivil. Di mana yang terancamnya? Butiran 1 jadual ke-9 dalam kuasa-kuasa negeri diperuntukkan keanggotaan, susunan dan tata cara mahkamah syariah. Diselaraskan dengan Akta 355 dan kemudian dilebarkan pindaan 55 itu kepada Sabah dan Sarawak. Dari sudut praktiknya di mana Islam terancam? Adanya majlis raja-raja. Institusi menjaga kepentingan Islam diberi kuasa dalam perkara 38/2 B. Mempersetujui atau tidak mempersetujui hal-hal amalan dan upacara agama diperluas di persekutuan secara menyeluruh. Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam atau MKI sebagai induk. Kemudian adanya JAKIM, kemudian adanya YADIM, kemudian adanya YAPIM, adanya tabung haji. Semuanya ini adalah untuk melihara kepentingan umat Islam. Di mana Islam terancam? Tuan Yang Dipertua, saya menyoal. Menteri Agama, khusus agama Islam. Anggota mesyuarat negeri, adanya esko yang jaga tentang Islam. Di mana Islam terancam? Tak cukup itu, image kita. Kita tahu image Malaysia dianggap sebagai negara Islam yang maju dan progresif. Perbankan Islam, pensijilan halal yang terbaik, syiar Islam, pendidikan Islam, pelancongan Islam, aktiviti dakwah. Siapa yang menyekatnya? Tidak ada siapa yang menyekatnya. Selagi mematuhi undang-undang. Di mana Islam terancam yang dipertua. Kita harus bersifat objektif.
dan hujahan yang telah saya berikan di atas bersesuaian dengan titah tuanku yang dengan jelas menyebut, dengar baik-baik, Islam akan terus dipelihara. Itulah maksudnya yang terkandung di dalam perlembagaan persekutuan. Saya teringat lagi kata-kata Mark Twain. Never argue with stupid people. They will drag you down to their level and then beat you with experience. Jangan sekali berdebat dengan mereka yang bebal. Mereka akan menyeret kamu ke tahap mereka. Dan di situ kamu akan dikalahkan kerana pengalaman mereka. Cukuplah isu ini saya singgung. Untuk saya masuk kepada isu seterusnya. Boleh sedikit iaitu mencelah. isu ekonomi. Boleh sedikit mencelah, Ya Muhammad. Saya boleh, tapi bagi ruang masa kepada saya. Saya rasa kerana isu ini penting bagi YB Hussein, saya benarkan dan saya tambah masa. Okey dan terima kasih. Silakan. Saya fikir ini semua adalah merupakan sebahagian dari kepentingan kita bersama. Apabila Yang Berhormat Senator menyebutkan bahawa di mana lagi Islam ini terancang. Hari ini, hari demi hari, bila sebut Islam tak terlepas daripada syariah. Negeri ada undang-undang, ada akta, dan parlimen ada RUU-nya. Tetapi kita lihat perkembangan mutakhir. Pelbagai pihak mula mempersoal sehingga akhirnya di mana letaknya nanti pelaksanaan syariah itu nak diletak. Di parlimen pun tak diperuntukkan, di negeri pun sudah dianggap tidak berperlembagaan. Macam mana kalau kita tidak dirasa terancam dalam keadaan sebahagian daripada pelaksanaan syariah itu sendiri sudah tidak dapat dilaksanakan secara teratur. Terima kasih. Soalan yang telah diajukan tadi dalamnya ada jawapan. Soalan tu ada jawapan. Disebut tidak teratur. Bukan salah untuk kita nak membuat apa saja kuasa yang ada untuk melaksanakan syariah. Tapi yang salah itu jikalau tidak mengikut peraturan. Jikalau ia berlanggar dengan perlembagaan. Yang menyatakan bahawa kalau mana-mana perlembagaan atau keputusan yang dibuat di Dewan Undangan Negeri atau undang-undang, jika bersalahan dengan di peringkat persekutuan, maka yang akan diikuti ialah yang di peringkat persekutuan. Itu saja isu dia di sini. Saya mohon tidak ada soal jawab di sini sebab saya telah menaskan. Quran itu yang tertinggi. Ya betul. Tapi tu mungkin saya mungkin masa cakap tadi tu tak berapa dengar dia punya intipati. Quran tu tetap tertinggi. Tapi dari segi pelaksanaan, keadilan dan sebagainya itu mestilah mengikut peraturan. Mestilah apabila benda itu bercanggah dengan perlembagaan, bukan bermakna maka Islam itu terancam. Sebagai seorang Muslim dan mana-mana agama yang lain daripada Islam, sudah tentu anda akan berasa gairah dengan agama anda. Itu tidak ada salahnya. Tapi yang kita bicara sini ialah kebimbangan yang tidak berasas. Itu isu dia. Kebimbangan mesti ada. Tapi kebimbangan yang tidak berasas. Contohnya, bila ada isu yang dibangkitkan, kalau bercanggah di peringkat negeri, bukan kata undang-undang itu dihapuskan maka syariah dihapuskan. Tidak. Kerana undang-undang itu sudah wujud di peringkat persekutuan. Jadi tidak timbul. Tapi ada orang yang terlalu, orang kata bimbang sehingga unfounded worries. Tidak ada apa-apa yang perlu dibimbang, melainkan hanya dia punya kebimbangan sendiri saja. Tuan Yang Di-Pertua, boleh saya move on? Boleh. Kepada tajuk yang seterusnya, dan saya kira Senator juga akan ada peluang untuk berucap, pertahankanlah apa saja yang dirasakan benar, tapi mesti berpandukan kepada perlembagaan persekutuan. Tuan Yang Di-Pertua, terima kasih. Tuan Yang Di-Pertua, kita ni sedang lalui satu fasa pemulihan. Kita tak boleh kata lepas COVID kita dah selesai. Tidak. Kita sedang lalui fasa yang mana kita perlu melihat semula kemampuan kita. Bolehkah kita melonjak jauh lepas daripada ini? Dan itulah yang dizahirkan oleh baginda tuanku. Berasa bimbang dengan keadaan bebanan hutang yang ditanggung kerajaan, di mana sejak 1998 belanjawan negara dalam keadaan defisit. Kebimbangan paduka tuanku ini
memang ada asasnya. Kerana jikalau kita terus berada dalam keadaan beban kewangan yang tinggi, maka segala suntikan untuk membangunkan ekonomi dan mengembalikan kemakmuran itu kepada rakyat akan terbantut. Oleh itu, dalam kita memahami kerajaan yang hari ini sedaya upaya cuba untuk mendekati masalah, pendekatan ekonomi madani adalah untuk membuat penstrukturan semula ekonomi kita. Yang mana mengikut hemat saya, ia berdiri di atas dua landasan yang penting. Iaitu, pertama Tuan Yang Pertua, landasan mengurangkan dari bebanan belanjawan. Di mana hasil dari kita banyak mengurangkan belanja ini dapat dipulangkan semula kepada golongan yang terkesan dari B50. Itu satu landasan. Satu landasan lagi iaitu landasan transformasi ke arah ekonomi baru yang dapat menjana pendapatan melalui New Industry Master Plan iaitu NIMP. Izinkan saya dengan masa yang ada untuk melihat beberapa isu yang mungkin dilihat sebagai tindakan tidak popular, tapi ia sangat-sangat diperlukan. Dan kita sebagai ahli politik memang lebih cenderung kepada populariti. Tapi ada perkara dan masa yang kita perlu buat yang tidak popular, tetapi ada kebaikan untuk generasi yang akan datang. Antara bebanan yang kita hadapi, Tuan Speaker, ialah pemberian subsidi yang semakin hari semakin meningkat ke atas kerajaan. Tahun 2018, 37 bilion. 2019, 51 bilion. 2020, 64.2 bilion. 2021, 68 bilion. Unjuran 2024 ialah 81 bilion. Bayangkan, macam mana kita nak mengekalkan keadaan ini jikalau bebanan itu terlalu besar. Dan oleh kerana itu, kita mengunjurkan kerajaan hari ini membuat semula penstrukturan, semula subsidi dengan melihat perkara-perkara yang akan menyelamatkan negara ini secara keseluruhannya, iaitu menjana ekonomi, mengurangkan hutang, mengelak negara menjadi muflis dan mendapat nilai subsidi sebenar untuk disalurkan kepada golongan yang bersasar secara aktif ataupun secara efektif. Antara lain yang dibuat sebagai satu pendekatan menyeluruh ialah Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal 2023. Kita kena ingat, tindakan kita mungkin tidak popular, tetapi saya ingin mengingatkan dengan kata-kata dengan izin, we do not own this wealth. We only borrow them from the next generation. Kekayaan ini bukan milik kita. Kita akan turunkan kepada generasi, maka kita hanya meminjam daripada mereka. Apakah kita kerana popular ingin menjadikan negara kita muflis, lalu ditanggung oleh generasi yang akan menerima negara ini dalam keadaan yang begitu sukar? Dengan ini, kerajaan telah membelanjakan berbagai kewangan untuk kita melihat kesan kepada tindakan polisi penstrukturan ini akan tidak menjejaskan golongan-golongan di bawah. Maka, mulai peruntukan tahun 2023, sebanyak 64 bilion diperuntukkan bagi menjalankan aktiviti payung rahmah, menu rahmah, bakur rahmah, e-belia rahmah, sumbangan tunai rahmah, subsidi petani, nelayan, peladang. Dan pada bajet 2024, saya ingin ingatkan di dalam Dewan Yang Mulia ini, peningkatan untuk membantu golongan-golongan yang terkesan dengan dasar-dasar penstrukturan baru ini atau dasar reformasi dan kita panggil structural reform, peningkatan kepada 26%
untuk kita bagi dalam sumbangan asas rahmah, di mana keseluruhan perbelanjaan secara direct transfer itu ialah 52.8 bilion. Kita tahu isu skim pencen juga menjadi polemik. Ianya bukan sesuatu yang popular. Tapi antara kesan kepada kita meneruskan skim pencen ini, kerajaan menanggung hampir 120 B untuk membayar pencen. Oleh kerana itu, saya menyeru kepada kerajaan yang ada pada hari ini, perlulah menjelaskan rasional ini dengan lebih meyakinkan. Menjawab tohmahan, ini pun satu lagi tohmahan. Menghapuskan skim pencen ini mendiskriminasikan Bumiputera. Maka perlu membuat penjelasan. Menjelaskan kebanyakan negara tidak lagi mengamalkan skim pencen. Seterusnya, kena jelaskan kepada rakyat, pencen ahli politik pun akan dimansuhkan. Menjelaskan tarikh sebenar penguatkuasaan dan isu-isu kekeliruan yang ditimbulkan dalam isu skim pencen yang pada hakikatnya adalah bertujuan untuk, saya sebut tadi, landasan untuk mengurangkan kos perbelanjaan dan kewangan yang berat ke atas negara pada hari ini. Tuan Yang Dipertua, saya lompat terus kepada reformasi parlimen, kerana ini sangat rapat dengan kita semua. Ketika Suruhanjaya Lord Reid merekodkan pandangannya terhadap kewujudan Dewan Negara, laporan itu menyatakan Dewan Negara itu shall be influential forum of debate, discussion and valuable revision, iaitu menjadi forum yang berpengaruh dalam perdebatan, diskusi dan semak semula yang bermakna. Kita telah diberikan kedudukan dalam perkara 45/2, di mana keahlian yang disebut di dalamnya itu menggambarkan ekspektasi kita sebagai anggota legislatif. Saya ingin menyarankan kepada Tuan Yang Dipertua, dalam rangka kita untuk meningkatkan profesionalism ahli di dalam Dewan Negara ini, Parlimen hendaklah membuat program-program yang boleh meningkatkan ahli-ahli Parlimen kita. Pertama, iaitu memahami perlembagaan persekutuan, falsafah dan perkara asas perlembagaan. Kedua, bagaimana proses undang-undang itu dibuat. Ketiga, dinamika undang-undang dengan melihat pengaruh perkembangan sosial, politik dan teknologi. Keempat, memahami konvensyen antarabangsa dan piawaian yang telah ditetapkan. Dan yang kelima, kemampuan untuk penguatkuasaan daripada semua undang-undang yang dibawa ke sini. Saya dan juga YB Senator Rita di sebelah sana telah diberi tanggungjawab dalam jawatan kuasa khas semakan undang-undang. Saya ingin maklumkan kepada Dewan ini, hampir 5 mesyuarat telah dijalankan pada kadar yang sangat intensif, sehingga terpaksa berbuka di Parlimen. Dan insya-Allah akan dikemukakan laporan kepada Yang Dipertua pandangan kami dalam semakan undang-undang hampir 9 hingga 10 undang-undang yang kami telah semak di dalam 5 mesyuarat yang telah kita ada. Tanya kepada pengerusi jawatankuasa semakan ini, kerana seorang wanita yang sangat hebat, yang membuat kami tak boleh duduk rumah, selalu kena datang mesyuarat. Dari sudut penelitian hak dan keadilan, sejauh manakah undang-undang yang hendak diluluskan menepati piawaian hak asasi manusia yang dijamin sebagai prinsip sejagat? Ini yang harus kita perincikan. Sejauh manakah undang-undang itu menyediakan ruang kepada pesalah atau penuntut untuk mendapat remedi? Sejauh manakah kaedah keadilan terpakai, natural justice dan konsep rehabilitatif sebagai alternatif? Sejauh manakah, ini penting, kuasa yang diamalkan dalam perundangan tertentu untuk apa? Mengimbangi kuasa keterlaluan eksekutif yang boleh membawa salah guna kuasa. Di situlah yang kita harus perinci
harus kita bahas, harus kita debat. Barulah dewan ini menjadi dewan yang terhormat dan yang tinggi kedudukannya. Tuan Yang di-Pertua, saya ada beberapa minit lagi sebagai tambahan seperti yang telah dijanjikan. Boleh saya teruskan? Terima kasih. Banyakkan lagi jawatan kuasa pilihan khas, jawatan kuasa dewan yang lain untuk memastikan keyword yang disebut selalu oleh pengurusi saya, scrutiny, scrutinization, scrutiny. Yang itu yang letih itu. Kita kena scrutinize satu persatu, teliti satu persatu dan menyemak semula undang-undang, melihat kepada keperluan di konvensi-konvensi antarabangsa, khususnya apabila negara kita telah menandatangani perjanjian-perjanjian tersebut. Saya yakin pelantikan Yang di-Pertua Dewan Negara yang baru adalah bertujuan untuk mengekalkan usaha-usaha reformasi ini yang telah dimulakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Dan kadang-kali kita juga terpalit, Tuan Speaker, dengan apa yang berlaku di jiran kita sebelah sana. Kerana orang menganggap ahli parlimen semua begitu. Dan saya ingin ingatkan dengan teguran kepada sahabat-sahabat kita, jiran kita di sebelah sana. Duduk tertib, janganlah kasar. Mencuri tumpuan, rakyat mengadap. Parlimen bukan umpama pasar. Hormatilah ia, dewan beradab. Dan tahniah kepada Yang di-Pertua Dewan yang baru. Saya saja simpan the last untuk saya mengucapkan tahniah dan syabas dengan rangkap pantun. Bersedia kita tegur-menegur. Jangan berlebihan, biarlah berpada. Tuan Yang di-Pertua pemegang obor Dewan Negara harum dipesada. Akhirnya, tajuk yang juga sangat rapat dengan saya, iaitu perpaduan dan integrasi. Saya mencadangkan dalam masa yang tergesa-gesa ini, supaya direkodkan di dalam Dewan ini, beberapa cadangan untuk kita menjawab kebimbangan paduka tuanku yang bertitah tentang perpaduan dan isu race, religion dan royal yang disebut secara khusus oleh yang di-Pertuan Agong kita. Pertama, memperkenalkan akta kesaksamaan bagi memperkukuhkan perkara 8 perlembagaan yang menyatakan tiada diskriminasi di atas nama kaum, bangsa, keturunan, agama. Dan kita mesti letakkan satu akta, Equality Act, bagi menegaskan sikap kita. Dan kalau Dewan Rakyat tak boleh bawa, kita buktikan kali ini kita nak mulakan reformasi, Dewan Negara akan bawa. Dan yang kedua ialah memastikan satu akta untuk menjenayahkan mereka daripada pemain-pemain 3R ini. Bolehlah kita namakan akta itu sebagai Akta Keharmonian Nasional. Kalau menteri masih menangguh-nangguh, insya-Allah Dewan Negara ini kita akan usahakan supaya akta ini juga boleh kita bawa untuk diterima oleh Kabinet. Seterusnya, mempertimbangkan program rancangan integrasi murid untuk perpaduan ataupun RIMAP yang sudah pun ada. Di mana? Di sekolah-sekolah, bandar dan di luar bandar, yang terdiri dari berbagai etnik. Program ini apa tujuannya? Untuk membina persefahaman pelajar di peringkat rendah dan menengah, supaya mereka mendapat perlindungan daripada anasir-anasir sentimen perkauman yang sempit. Bila lagi akan kita jayakan semua ini? Penat kita pada setiap kali ucapan, kita akan ulang, dan setiap kali Yang di-Pertuan Agong membuat ucapan titah diraja, akan ulang perkara yang sama tanpa ada apa-apa kemajuan. Tuan Yang di-Pertua, demikianlah hujahan-hujahan saya. Memperkukuhkan hasrat dan kehendak dari titah diraja sebagai ingatan dan penegasan kepada dasar-dasar kerajaan yang sedang berjalan kini di bawah pemerintahan Kerajaan Perpaduan Madani. Selesai sudah mengulit kata.
buat Majlis Dewan Negara. Marilah kita seia sekata menyokong usul titah diraja. Saya dengan ini membawa usul junjung kasih titah diraja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tahniah dan terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Datuk Seri Dr. Mujahid atas satu perbahasan yang berkualiti tinggi yang saya rasa membuka minda kita kepada peranan kita sebagai ahli Dewan Negara yang mahu mencapai tahap dan martabat yang tinggi dengan memperbaiki profesionalisme kita. Jadi terima kasih juga di atas cadangan usul menjunjung kasih ke atas titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Memandangkan masa